Jadi sebelum kita memulakan kelas kita pada hari ini, mari kita membaca dulu surah Al-Fatihah. Okey, jadi apa khabar semua? Cikgu harap awak semua ya sihat ya bersama keluarga. Dan sekarang ni kita masih dalam PKP dan jagalah SOP ya, dan selalu pakai mask. Okey, kena jaga kesihatan betul-betul sebab wabak ini nampaknya semakin meningkat dan merebak ya. Jadi cikgu sangat haraplah awak semua jaga betul-betul SOP walaupun nak keluar ke mana-mana, naik motor ke, tolonglah pakai mask. Okey, bila dah kena orang kata tak bau. Masa dah kena kita tak rasa kan. Jadi cuba awak tengok apa yang di-share ataupun video-video pesakit-pesakit COVID. Bila dah kena bagi tahu dah rasa menyesal. Okey, jadi hari ini kita akan sambung pelajaran kita yang lepas. Hari itu kita berhenti sampai contoh 1 kan. Okey, kemudian ini contoh 2. Okey. Contoh 2 ni dia kata raja di sebelah menunjukkan sebuah bulatan berpusat di O. Okey, kalau bulatan ni mesti pusat di O lah. Kat tengah-tengah. Pusat tu maksud kat tengah. Macam kita lah ya. Kita ada pusat kita kat tengah. Dengan perentas ABD, perentas BD ni bersenjan dengan OC. Bersenjan ni maksudnya dia ada sudut 90 darjah dan dia sama besar kedudukan dia di tengah-tengah. Gitu. Okey. Dia kata diberi AD bersama 40. Kalau AD ni sama dengan 40, jadi BD, okey, B dan D 24. Okay, B dan D dibagi 24. Jadi kalau begitu, dia duduk kat tengah-tengah ni kalau sekencar ni dan dengan nilai 90 darjah. Jadi kalau kita baca dahulu lalu. BE berapa? DE berapa? Okey. Jadi kata adakah BE sama panjang dengan DE? Jelaskan. Ya. BE sama panjang sama dengan DE. Sebab apa? Jika OC ni yang bersenjang dengan perentas membahagi 2 sama perentas. Jika dia bersenjang maksudnya nilai dia 90 darjah dan dia membahagi sama kiri dan kanan. Jadi nilai dia sama lah. Kalau sini 5, sebelah sini pun 5. Okey, kemudian kata cari panjang EO. Jadi nak tahu panjang EO macam mana? Okey, dia ambil BD sama dengan DE bersamaan di kabel dah tadi, dia popak ni BD ni, dia popak bahagi 2, dapatlah 12. Jadi AO sama dengan DO kan? AO yang kata 40, jadi 40 bahagi dengan 2 bersamaan 20. Okey, baru dapat sini 20, sini 12 kan? Cuma kita nak tahu, dia kata you nak cari EO. EO ni berapa? Okey, seterusnya kita kena ambil daripada teorem Pythagoras. Okey, yang ni mana-mana pun awak kena belajar lah. Okey, teorem Pythagoras ni maksudnya kalau panjang EO kuasa 2 campur dengan panjang DE kuasa 2 sama dengan DO kuasa 2. Jadi EO kuasa 2 sama dengan tolak nak tahu hak ni EO kuasa 2 sama dengan DO kuasa 2 tolak dengan DE kuasa 2. Okey, kemudian kuasa 2 ni kita alihkan menjadi punca kuasa. Jadi 20 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2. Awak tekan kalkulator sama dengan 256. Punca kuasa 2 tekan juga kalkulator maka barulah dapat panjang EO ialah 16 cm. Sebab kena ingat ni memori dia kata untuk teorem Pythagoras bila AC kuasa 2 campur dengan BC kuasa 2 sama dengan AB kuasa 2. Hak ni hypotenuse kita panggil ya. Segitiga yang paling panjang, garisan segitiga paling panjang adalah hypotenuse.
Jadi hok ni kuasa 2 campur yang atas garisan ni kuasa 2 sama dengan barulah boleh sama panjang dengan hok ni kuasa 2. Ataupun A kuasa 2 campur B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Okey. Kemudian seterusnya untuk contoh 3. Okey, untuk contoh 3 ni dia melukis perentas ya, perentas SYW sama dengan perentas TZV sama dengan 24 cm. Jadi OY dikabur 9, dikabur sini 9. Lepas tu tanya adakah panjang lengkuk minor SXW dan TUV sama panjang? Jelaskan. Ya. Sebab apa? Perentas yang sama panjang menghasilkan lengkuk yang sama panjang. Hok ni sama panjang dengan hok ni lah. Jadi lengkuk dia sama panjang lah. Okey. Ini soalan periksa itu dek saya ikut. Berikan perkaitan antara panjang OZ dan OY. OZ dan OY merupakan pembahagi dua sama panjang bagi perentas TZV dan SVW. Maka OY dan OZ juga sama. Jadi OY dan OZ sama lah. OY dan OZ sama. Sebab dia pembahagi dua sama serenjang belakang. Ini kalau ni 9 sama dengan 9 lah. Okey, C cari panjang SY. SY nak tahu ni. Dah dikabur dah tak 24 bahagi dengan 2 je lah. SY sama dengan YW sama dengan 24 bahagi 2 sama dengan 12. Okey, tak apalah. Awak ni cikgu bagi tahu secara lalu je. Cikgu tengok latihan dulu tak dok. Jadi tak apalah. Awak salin je contoh 2 dan contoh 3 ni. Okey, cikgu nak tekankan yang sini ya. Pusat dan jejari bulatan. Okey, jadi yang ni praktis 3 ni dia nak suruh awak menentukan dibagi bulatan kat mana pusat dia dan kat mana jejari dia. Macam mana nak buat? Okey, ni cikgu share yang dalam YouTube ya. Kita tengok sama-sama. Anak-anak murid, dalam video ini cikgu akan menunjukkan cara untuk menentukan pusat bulatan. Dan jejari bulatan. Katakan kita mempunyai satu bulatan yang tidak tahu di mana pusat bulatannya. Mula-mula, kita lukiskan dua perentas. Perentas tu sebenarnya dah ada gambar bulatan ya, tapi dia tak nampak. Jadi dia terus lukis perentas pada bulatan. Perentas tu maksudnya boleh garislah kat mana-mana dalam bulatan. Pada mana-mana bahagian bulatan itu. Okay, kalau boleh ikut garisan ya, yang dia buat tu lah. Lukis. Allah, sekejap. Batu ni pula. Katakan perentas ni, cikgu namakan dia sebagai A, B. Dan perentas satu lagi, P, Q. Kemudian kita bina pembahagi dua sama serenjang bagi perentas. Dalam video ini, cikgu akan menunjukkan cara membina pembahagi dua sama serenjang bagi perentas untuk menentukan pusat bulatan dan jejari bulatan.
Anak-anak murid, dalam video ini cikgu akan menunjukkan cara untuk menentukan pusat bulatan. Katakan kita mempunyai satu bulatan yang tidak tahu di mana pusat bulatannya dan jejari bulatan. Mula-mula, katakan kita mempunyai satu bulatan yang tidak tahu di mana. Tengok lagi sekali ya. Ataupun nanti cikgu akan share lah Cikgu akan share. Anak-anak murid, dalam video ini cikgu akan menunjukkan cara untuk menentukan pusat bulatan dan jejari bulatan. Katakan kita mempunyai satu bulatan yang tidak tahu di mana pusat bulatannya. Mula-mula, kita lukiskan dua perentas. Pada mana-mana bahagian bulatan itu. Katakan perentas ini, cikgu namakan dia sebagai A, B. Dan perentas satu lagi, P, Q. Kemudian kita bina pembahagi dua sama serenjang bagi perentas tersebut. Cikgu akan tunjuk cara membina pembahagi dua sama serenjang bagi perentas A, B dulu. Ambil jangka lukis. Letak kaki jangka lukis pada titik A. Buat lengkuk, satu di bawah, satu di atas. Dan pindahkan jangka lukis ke titik B. Buat lengkuk bersirang pada lengkuk tadi. Kemudian sambungkan dua titik persirangan tu dengan garis lurus. Buat pembahagi dua sama serenjang pada garis PQ atau perentas PQ dengan cara yang sama. Letak kaki jangka lukis pada titik P. Lengkuk. Pindah ke titik Q tanpa ubah jarak jangka lukis. Sambungkan titik persirangan dengan garis lurus. Titik persirangan pembahagi dua sama serenjang perentas AB dan pembahagi dua sama serenjang perentas PQ ialah pusat. Ini pusatnya. Kita namakan pusat ni sebagai O. Inilah cara untuk menentukan pusat bulatan. Seterusnya, kalau kita hendak menentukan jejari. Jejari ialah jarak antara pusat bulatan dengan lilitan. Jadi kita buat garisan sambungkan pusat ke lilitan. Kemudian kita ukur jarak jejari.
5.3 cm. 5.3 cm. Diameter adalah 2 kali jari. Maka diameter adalah 2 kali 5.3 cm. Diameter sama dengan 10.6 cm. Terima kasih. Okey ya. Jadi YouTube ni nanti juga cikgu akan share lah dengan awak. Okey, awak akan boleh tengok ulang-ulang kali lah. Okey, jadi seterusnya kita sambung pada buku teks. Okey, yang ni. Sebab yang ni dia suruh awak surih bentuk bulatan di bawah. Surih tu macam tadilah, awak kena lukis. Jadi cuba lukis untuk mencari pusat bulatan dan juga jejari. Okey, bila kita dah dapat pusat bulatan, maka dapatlah jejari. Ingat jejari separuh daripada diameter. Bila dah dapat jejari, maksudnya awak akan dapatlah diameter tu. Maksudnya awak darab dengan 2. Okey, jejari darab 2 dapatlah diameter. Tapi kat sini dia suruh cari jejari sahaja, bukan diameter. Okey. Kemudian, okey, cikgu dah buat dah untuk practice 3 ni. Nanti cikgu akan share gambar yang cikgu buat lah. Okey, kemudian lilitan dan luas bulatan. Okey, kat sini dia tunjuk macam mana nak untuk mendapatkan rumus hubungan antara lilitan bulatan dengan diameter bulatan dan juga rumus bulatan. Okey, yang ni awak boleh baca sendirilah. Okey, macam mana dah hasilnya. Nilai nisbah lilitan kepada diameter menghampiri 3.142. Nilai ini diwakili oleh pi. Okey. Sebab kadang tanya cikgu dah main mana. Kalau tahu, okey. Yang ni lah cara dia mengkaji. Salah satu cara lah ditunjuk secara ringkas. Untuk mendapatkan rumus. Okey, jadi awak boleh baca sendiri. Okey, jadi daripada aktiviti ni, okey, dia ada tulis kat sini. Dia dapati bahawa luas bulatan, okey, yang ni dia punya rumus dia. Setengah darab 2 pi j darab jejari. Maka luas bulatan bersamaan pi j kuasa 2. Okey, itu cara dia, rumus dia. Dan ni adalah cara untuk mendapatkan rumus tersebut, aktiviti ni. Kalau kat sini dia cari untuk mencari lilitan L per dengan diameter D sama dengan pi. L bersamaan pi D, D bersamaan 2J, maka L atau lilitan bersamaan 2 pi J. Maka dapatlah rumus macam ni. Okey, untuk tip matematik, pi. Ramai tanya cikgu, pi ni apa cikgu? Pi ni nilai dia 3.142 atau pi bersamaan 22/7. Bila ada formula pi ni, maksudnya awak kena gantilah dengan nilai ni. 3.142 ataupun 22/7. Bergantung pada soalan dia suruh guna yang mana. Dan awak kena ingatlah nilai pi ni. 3.142. Okey. Seterusnya, ini barulah contoh macam mana kita nak menentukan lilitan bulatan berdasarkan pada rumus yang aktiviti 3 dan 4 tu tadi. Okey. Ini contoh. Banyak contoh. Tapi cikgu nak awak buat lah praktis 3 yang tadi tu. Okay, ni contoh banyak contoh. Kemudian dah habis lah untuk topik ni. Cuma cikgu nak suruh awak salin contoh yang simple-simple je lah kemudian kita buat latihan sikit. Jadi untuk minggu ni, untuk kelas kita pada hari ni, kira habislah topik ni Okey, jadi yang tadi cikgu ulang lagi sekali. Awak salin contoh 2, contoh 3 tak ada salin lah. Okey, sambung salin contoh 2. Lepas tu awak ambil tajuk bintang bulatan panjang lengkuk dan luas sektor ni contoh 1, 2. Okey, 3, 4. Yang ni yang mudah je. Okey, 5. Okey, 5 je. Okey, kemudian 6, 7, 8 ni tak perlu. Okey, seterusnya untuk
penyelesaian masalah ni awak salin contoh satu saja. Okey. Contoh satu saja. Jadi yang 5 tadi, kemudian contoh satu untuk penyelesaian masalah. Okey. Kemudian praktis 4 ni cikgu nak awak buat soalan nombor 1, 2, 3 dan 4. Okey, insya-Allah nanti cikgu akan share jawapannya 1, 2, 3 dan 4. Okey, jadi cikgu rasa setakat ni saja dulu kelas kita pada hari ini. Cubalah buat, jangan duduk saja. Ambil masa sedikit. Okey, awak boleh buat je time-time free ya. Kalau tak sempat masa saya pun boleh je buat time-time lain. Jadi cikgu harap awak belajarlah. Selagi ada masa ni, gunakan masa di rumah ni dengan sebaik mungkin. Jangan leka dan lalai dengan benda-benda lain. Okey, kalau kita nak main pun boleh, tak ada masalah. Nak tengok media sosial pun tak ada masalah. Tapi jangan lupa kerja mesti siap, mesti buat. Okey, dan tolong respon. Tolong isi kehadiran sebab cikgu kena buat pelaporan. Okey, jadi kalau ada apa-apa masalah boleh tanya cikgu. Cikgu rasa setakat ini saja dulu untuk hari ini. Jadi sekian, terima kasih.